Assalamualaikum, kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Fetri Yahya. Dan saya Faria On. Diharapkan anda semua sihat. Kita telah pun masuk ke 14 Ramadan 1442 Hijrah. Hari ini, hari Isnin, pastinya kita tahu hari Isnin kan sebenarnya permulaan minggu dan hari yang kita perlu ada semangat luar biasa untuk meneruskan rutin harian kita. Itu dia dah 14 Ramadan hari ini dan kita pun esok dah masuk ke 15. Bermaksud separuh Ramadan dengan begitu laju, kencang, dan kalau kita tidak memperbaiki diri mungkin ialah bimbang untuk separuh masa yang kedua ni kita akan tercungap ya. Dia ada masa lagi untuk kita mantapkan lagi puasa Ramadan yang berkualiti dengan terus memberi, melipat gandakan amal kebajikan dengan sebaik mungkin dan mencipta ataupun menampung mana yang kurang agar hidup kita akan diberkati. Selain kita melihat Ramadan kali ini banyak juga ujiannya. Tahun kedua kita berpuasa dalam keadaan pandemik. Ramai yang rindu ibu bapa di kampung, tak dapat pulang. Dan juga kalau melihat kepada jiran tetangga, juga turut diuji. Dan kita tahu ini semalam telah dimaklumkan bagaimana tragedi kapal selam KRI Nanggala 402 telah ditemui bila tenggelam pada kedalaman 838 meter dan menggugurkan prajurit 53 anak kapal selam tersebut. Dan kita sedia maklum, ini juga menyentuh hati perasaan seluruh dunia sebenarnya. Walaupun ianya berlaku di Indonesia, pastinya rakyat Malaysia juga terkesan apabila memikirkan bagaimana mereka menjalankan tugas akhirnya tapi terkorban. Ya, dan kita pun memang jarang mendengar tragedi yang melibatkan kapal selam sebegini. Namun di sebalik kisah itu amat beruntung perasaan melihat bagaimana diberikan hujah saintifik dan juga gambaran ilustrasi yang menerangkan tentang kemungkinan ia retak dan terusnya tenggelam di dasar. Hari ini kita akan bersama juga dengan sahabat kita yang memang aktif berniaga di bulan Ramadan. Berniaga Alhamdulillah, bukan saja itulah dia, bukan saja saya tapi saya percaya ada di antara anda juga yang baru untuk memulakan perniagaan tahun ini disebabkan mungkin pandemik ini ada yang terkesan, ada yang diberhentikan kerja ataupun yang kurang sumber pendapatan. Walaupun terima kasih kepada anda semua. Saya Fazli bersama-sama dengan rakan saya Fetri dan Faria hari ini akan terus bersama dengan anda di Malaysia hari ini dan kita bercakap berkenaan dengan banyak perkara hari ini. Antaranya tadi kita pun menyentuh berkenaan dengan bulan puasa yang telah pun menjengah ke 2 minggu hari ini 14 Ramadan, dan saya percaya kalau awal-awal Ramadan tempoh hari ramai juga di antara kita yang mungkin merindukan lagu-lagu Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tapi saya rasa mulai esok saya rasa ramai di antara kita yang ternanti-nantikan lagu raya. Kita faham. Kita tahu ada juga yang cakap alah tak apalah lagu raya kita boleh tengok ataupun cari dekat YouTube kalau nak dengar lagu raya bila-bila masa saja. Tapi saya rasa momen excitement itu kalau kita dengar di corong-corong radio tatkala kita tengah memandu kereta, saya rasa ianya menambahkan lagi keceriaan lah untuk nak ke bulan Syawal nanti insya-Allah. Tapi masih saya lega Fazli sebab tahun ini kita tahu kan merentas negeri masih lagi tidak dibolehkan. Jadi ini pastinya lagu raya itu di sebalik ceria itu ada jugalah menyentuh hati kita kan. Sikitlah kan. Itu dah persiapan dah buat beli baju untuk anak? Belum lagi. Belum lagi. Tapi belum lagi. Berdasarkan tinjauan kalian di bazar-bazar yang jual ni ramai orang ke? Sabtu yang lepas rakan-rakan saya mereka buka puasa lah, cubaan buka puasa di Kuala Lumpur. Kabarnya sebab hari Sabtu lepas kan bermulanya hari pertama yang buka sampai 2 pagi tu. Jadi Kuala Lumpur sesak dengan orang ramai di Jalan Tunku Abdul Rahman. Kabarnya ada juga mereka yang membawa bayi, membawa anak kecil pergi membeli belah di sana. Jadi kita harap sangat dalam keadaan yang seperti ini tempoh masa yang agak tegang juga kita melihat statistik dah 2000 tu dah macam stagnan di situ kan. Betul. Jadi kita mengharapkan jagalah keselamatan walaupun mungkin kita boleh membeli belah tetapi mungkin harapnya janganlah bawa anak-anak tu yang kecil. Betul, sebab sempit, sesak, kemudian itulah amat sukar untuk menjaga penjarakan. Mana mungkin dalam keadaan sesak tu kita nak berjarak 1 meter sebab ialah dengan kanak-kanak lagi ada yang bila kanak-kanak ni kita dapat memakai pelitup muka kan. Kita ada batasan. Jadi saya pun hairan jugalah kenapa sanggup berempuh sebegitu. Barangkali ada perancangan perlu dibuat, bisa kata kalau hanya bapa saja yang pergi ataupun bagaimana buat perancangan, tapi juga libatkan anak lah. Anak ni dengan beragamnya lagi, dengan sesaknya, dengan nak tarik nafas pun payah ya. Kita sempit ni. Saya pun dapat bayangkan situasi itu, tapi sebaik mungkin cubalah untuk mencari masa lain yang sesuai. Kita kena melihat apa yang berlaku. Kita kena ambil iktibar lah. Seperti mana kita tahu sudah maklum negara India sekarang ini kan mencatatkan kes harian yang tertinggi
Bayangkan dalam masa sehari lebih daripada 2,600 kes kematian dicatatkan. Kalau yang kes-kes positif biasa lebih daripada 300,000, lebih daripada 300,000 sehari kes positif. Jadi kita kena tahu bukan saja statistik tapi kenapa, apa yang berlaku. Jadi mungkin kita perlu ambil tiba dengan apa yang berlaku itulah. Ya, bercakap berkenaan dengan peningkatan kes COVID-19, jom kita lihat sama-sama statistik COVID-19 yang berlaku di Malaysia semalam. Kita mencatatkan lebih daripada 2,600, itu dia 2,690, di mana pecahannya 10 saja kes import. Total sembuh 1,853, secara keseluruhannya 367,753. Apa yang membimbangkan kita yang warna purple, di bawah itu 23,753 kes masih negatif yang berada di persekitaran kita. Semalam juga kita mencatatkan 10 kematian dan secara keseluruhannya 1,436 kes. Kluster-kluster baru juga semalam ada 8 kluster. Dan yang membimbangkan adalah membaikkan kluster pendidikan, sekolah-sekolah kan beberapa negeri. Jadi pastinya kerajaan juga memikirkan bagaimana untuk membendung penularan ini dalam kluster pendidikan. Kita tahu kalau di dalam sekolah tu susah kan, bila seorang dah kena akan membaikkan jumlah yang tinggi. Sebab bila seorang kena dia akan menyebabkan penutupan, kemudian orang yang ada kontak rapat pun akan di kuarantin. Jadi menyebabkan berlaku kesukaran dari segi operasi pengurusan dan pelaksanaan pendidikan. Sebab kita mahukan pendidikan yang berterusan, tetapi kalau ada kes begini, dia akan membawa kepada banyak hal-hal yang kerumitan. Baik, itu sikit tentang COVID-19. Kita dan bimbang, kita masih berjuang sebenarnya. Kalau ikutkan daripada carta COVID-19 ini, bukan sahaja negara kita yang mencatatkan peningkatan, malahan kalau kita ikutkan banyak juga negara-negara lain yang cukup terjejas. Contohnya dekat negara Asia ni, di India, kalau kita lihat total kita melebihi 300,000 kes. Itu secara keseluruhannya daripada tahun lepas, tetapi India mencatatkan 4 hari berturut-turut purata peningkatannya 300,000 kes satu hari. Dan secara keseluruhannya di India melebihi 17 juta. Di Thailand juga mencatatkan angka melebihi 2,000 lah. Akhirnya bukan saja negara kita Malaysia ini yang mencapai tahap gelombang yang keempat, malahan negara-negara lain juga cukup terjejas akibat pandemik. Mungkin kerana mereka populasi yang begitu padat, melihat kepada kawasan yang memang terlalu padat penduduknya. Selain daripada mungkin sistem kesihatan yang agak rendah berbanding Malaysia. Baik, paparan akhbar kita teruskan hari ini. Jam hari ini 6 April 8:07 kita mulakan paparan di Metro. Ini tentang laporan semua 53 kru KRI Nanggala 402 sah terkorban. Dan laporan diberikan dari Jakarta, Panglima Angkatan Tentera Nasional Indonesia Hadi Cahjanto mengesahkan 93 kru kapal selam KRI Nanggala 402 terkorban. Ia diumumkan menerusi sidang media yang diadakan lewat petang semalam. Kompas TV melaporkan pengesahan dibuat selepas beberapa bahagian kapal selam itu ditemui hasil penelitian dasar laut. Antara yang ditemui ketika usaha mencari adalah kemudi kipas belakang kapal selam, sauh, bahagian luar badan kemudi selam serta bahagian kapal yang lain. Dan Maha Kuasa menerima seluruh amal ibadah dan pengabdian saudara-saudara itu yang didoakan. Semoga Tuhan menerima perjuangan mereka. InsyaAllah, kita doakan yang terbaik. Baik, itu di Harian Metro. Kita ke berita harian. Ini berkenaan dengan harga yang naik ni sempena dengan dah dekat dengan raya. Jadi skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa. Jadi pihak Penguasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan siasat hingga peringkat pembekal. Katanya tiada kompromi jual barang di senarai. Skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa tak ikut harga yang ditetapkan. Jadi pengarah penguasa KPDN HEP Azman Adam berkata pembekal dan pengeluar juga tidak akan terlepas daripada tindakan undang-undang sekiranya membekalkan barangan basah tidak mengikut skim berkenaan yang bermula Rabu lalu. Setakat ini ada 4 kes peniaga yang tidak mematuhi SHM, maknanya skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa ni. Jadi dalam kenyataan beliau, aduan itu membabitkan kesalahan menjual melebihi harga yang ditetapkan serta tidak meletakkan tanda harga pada barangan jualan. Dengan 2 aduan membabitkan kesalahan di Selangor, manakala masing-masing satu di negeri Perak dan juga negeri Kedah. Jadi ingat, pihak penguasa akan terus memantau sekiranya ada di antara mereka yang tidak mengikut garis panduan ini. Biasalah harga akan naik bila setiap kali ada musim perayaan ni.
Baik. Baik di paparan di NST. Sebelum kita di NST, Spresi. mungkin Fazli kita ada sedikit laporan yang ingin dikongsikan. Ya, betul. Okey, bercakap berkenaan dengan skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya nanti, antara barang-barang yang patut dikawal, kita ada secara keseluruhannya 12 barangan. Yang biasalah menjadi keutamaan adalah ayam, ikan, telur dan sebagainya. Jadi, kita nak terus saja bersama dengan wartawan kami Alia melihat tinjauan harga barang di Pasar Tani Bazarina di Sdn Shah Alam. Jom kita saksikan. Baru-baru ini timbul isu kenaikan harga barang, terutamanya ayam yang harganya meningkat sehingga mencecah RM9.60 sekilogram. Dan hal ini menimbulkan kegusaran di kalangan pembeli dan juga peniaga. Dan kini saya berada di Pasar Tani Bazarina Stadium Shah Alam untuk membuat tinjauan harga barangan di sini. Pada 21 April lalu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN/SHP telah melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa SHMMP 2021. Ia sebagai langkah menyekat kenaikan harga keperluan yang melambung tinggi ketika Ramadan dan menjelang Aidilfitri. Kami berkesempatan mendengar keluhan seorang individu yang menjalankan perniagaan ayam segar selama 24 tahun, Zulkifli Abdan, mengenai situasi ini. Menjelang bulan puasa, memang harga agak tinggi. Kalau kita ikut di pasaran tempat lain, diorang dah menjual masa tu RM9 seingat saya, masa TV3 buat liputan. Tapi di Pasar Tani, dalam perjalanan Fama, kita masih jual RM8.5. Sehingga harga siling keluar RM7.90. Kita masih ikut. Sedangkan ada pasar-pasar lain masih jual RM9 lagi. Dia tidak mengikut harga siling yang kerajaan bagi. So di Pasar Tani kita masih lagi sekarang jual RM7.90 mengikut harga siling yang dibagi oleh kerajaan lah. Menurut Zulkifli, harga siling yang ditetapkan kerajaan ketika ini membuatkan dia sukar untuk menghasilkan keuntungan daripada jualannya. Harga siling agak menekan sikit kepada peruncit macam saya sebab harga datang sekarang pun dah RM7 lebih. Tapi jualan di Pasar Tani RM7.9. Saya mohon pada kerajaan suruh pertimbangkan balik harga yang diletak di pasar-pasar segar lah. Macam RM7.9 tu macam terlampau rendah sangat jualan semasa di Pasar Tani lah. Bagi Siti Rosnah Zabah yang sering berkunjung ke gerai Zulkifli setiap hujung minggu, kenaikan harga barang seharusnya sentiasa dalam pemantauan pihak berkuasa. Memang tak patutlah sebab bila musim macam bulan puasa, lepas tu nak perayaan, setiap kali tu mesti harga ayam naik. Harga ayam yang RM9 tu memanglah terkejut tengok, tapi terpaksalah sebab saya pun kena beli sebagai pengguna kan. Untuk untuk keluar harian punya, kita nak makan. Memang kenaikan harga ni suatu yang membebankan pengguna. Walaupun kita faham dalam keadaan yang sukar semua orang hadapi masalah, tapi kita kena nak cari alternatif pun. Kalau nak cari ikan pun lagi mahal. So nak tak nak memang kena beli ayam juga. Itu perkara yang naik ke, harga turun ke, macam mana ke, kita tetap kena beli sebab itu keperluan asas. Saya harap, saya menyeru kepada semua pihak lah. Pertama, jangan naikkan margin lah. Jangan naikkan margin sebab kita semua dalam keadaan yang terkesan dengan pandemik. Yang kedua, cuba kawal harga pengeluaran. Pelaksanaan SHMMP 2021 bermula 21 April hingga 20 Mei depan itu terus mendapat pelbagai respon dalam kalangan pembeli dan peniaga.
Ya, kita harapkan para peniaga tidak sewenang-wenangnya boleh menaikkan harga barangan tersebut, dan kita sedar juga kalau kita lihat bingkisan tadi pun ada di antara peniaga yang mungkin mengatakan bahawa kadar harga maksimum itu mungkin terlalu rendah untuk mereka disebabkan mungkin keuntungan yang mereka dapat itu tidak terlalu banyak. Walaupun pengguna harus diutamakan sebab kita tahu bahawa pengguna ini kadang-kadang mereka ni memilih tempat yang mana-mana murah untuk mereka membeli barangan-barangan keperluan bersempena dengan hari raya. Anda juga boleh melaporkan kepada KPDN HEP kalau ada di antara kita melihat harga itu melebihi harga maksimum yang telah pun ditetapkan. Baik, dia daripada pengisian berkenaan dengan tinjauan harga barangan ketika musim perayaan, kita nak lihat apa yang dipaparkan di NST pada hari ini. Di muka depannya bercakap berkenaan dengan vaksin dan juga berkenaan dengan kapal selam kru KRI Nanggala 402, tetapi apa yang menjadi pilihan penerbit adalah di muka belakang, di halaman belakang, yang mana berkaitan dengan bola sepak Liga Super. Ramai di antara peminat-peminat Liga Super tempatan amat terkejut jugalah. Tapi saya rasa tidak terkejut kerana kita lihat prestasi pasukan Terengganu adalah bagus untuk dibandingkan dengan pasukan-pasukan yang lain, di mana pada perlawanan sebelum ini Terengganu berjaya untuk menewaskan JDT 1-0. Wake up call for JDT. Terengganu put an end to JDT's invincibility, sparking an open race for the Super League title. But coach Benjamin Mora says the champions will not be rattled by the hiccup. Okey, ini dah terus saja saya nak bacakan di muka surat 63. Okey, Terengganu may have pull off an amazing win over JDT to end the reigning Super League champions unbeaten run on Saturday. But coach Nafuzuddin does not want his team to get overexcited about it. Okey, kita harapkan bahawa ada perlawanan yang seimbanglah antara kedua-dua pasukan, tetapi keputusan berpihak kepada pasukan Terengganu. Tapi apapun, syabas diucapkan kepada anak-anak buah Nafuzuddin kerana berjaya menewaskan JDT. Kerana apa? Kerana JDT ini tidak pernah tewas dalam 21 perlawanan. Kalau kita imbas kembali kali terakhir JDT kalah iaitu kepada pasukan PJCTFC 1-0 pada 16 Julai 2019. Jadi tahniah diucapkan kepada anak-anak buah Nafuzuddin Terengganu. Dan di Metro disebutkan bahawa tak kebal dah. Itu tadi. Minta maaf. Juara Liga Super 7 musim. Tapi antara isu yang dibagikan juga tentang pemain tempatan hilang sengat. Disuruh supaya bangkitlah di halaman belakang Metro ini. Okey. Tak apa, insyaAllah. Ya. Bangkitlah. Baik, bulan-bulan puasa kita bangkit dah sama-sama. Pastilah tu perlawanan kan adalah kalah menang. Kan? Betul tak, Fahad? Betul. Dalam 10 perlawanan sekarang ini JDT masih lagi berada di puncak liga. Dibezakan dengan 2 mata saja berbanding dengan pasukan Terengganu. Kita harapkan memang yang macam ni best lah, perlawanan macam ni. Kompetitif ni memang best sebab kita tak nak kalau pasukan tu berada di atas tu nombor 2 jauh. Kan? Tak nak, macam tak ada saingan kan. Tapi itulah kita kena juga mungkin lebih ramai orang yang dapat melabur supaya berlaku persaingan yang sengit ya. Pemain-pemain ini sebenarnya berkualiti, tak apalah. Itu mungkin 2-3 lagi dapat kita laksanakan. Okey, tanpa ada jurang yang terlalu ketara. Baik, sebab kita akan berehat seketika. Sekembali nanti banyak lagi pengisian yang kita ingin kongsikan, antaranya hari ulang tahun TLDM ke-87 nanti. Dan selepas ini kita jumpa lagi nanti di MHI. Ya. Jangan ke mana-mana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Laksamana Pertama Sazali bin Syuib, Timbalan Parlimen Armada Timur, mewakili seluruh Armada Timur, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari TLDM ke-87. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari TLDM ke-87 kepada seluruh warga The Navy People di mana jua anda berada. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari TLDM ke-87 kepada seluruh warga The Navy People amnya dan warga Markas Pemerintahan Armada Barat khasnya. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari TLDM ke-87 kepada seluruh warga The Navy People di mana jua anda berada. Sedia berkorban dalam memelihara kedaulatan pada negara amatlah tidak ternilai harganya. Terima kasih kepada rakyat Malaysia dengan sokongan dan kepercayaan anda kepada Tentera Laut Negara Malaysia. Selamat Hari TLDM ke-87. TLDM siaga kedaulatan terpelihara, sedia berkorban. Kami di MPAT mengucapkan Selamat
Hari TLDM ke-87. Selamat menyambut Hari TLDM yang ke-87. TLDM siaga, kedaulatan terpelihara. Congratulations on the 87th anniversary Royal Malaysian Navy. Selamat Hari TLDM ke-87. Kami Penasihat Pertahanan Perancis mengucapkan selamat menyambut tahun ke-87 Tentera Laut Diraja Malaysia. Selamat menyambut ulang tahun TLDM yang ke-87. Omedetou gozaimasu. Selamat Hari TLDM ke-87. TLDM siaga, kedaulatan terpelihara. Saya selaku Komandan National Task Force ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-87 buat seluruh warga TLDM. Tahniah TLDM kerana sentiasa menjadi tunjang pertahanan maritim negara dalam memperkasakan operasi benteng. TLDM siaga, kedaulatan terpelihara. Selamat ulang tahun TLDM ke-87. TLDM siaga, kedaulatan terpelihara. Selamat menyambut Hari TLDM ke-87. TLDM siaga, kedaulatan terpelihara. Selamat menyambut Hari TLDM ke-87. TLDM siaga, kedaulatan terpelihara. Selamat menyambut Hari TLDM ke-87. TLDM siaga, kedaulatan terpelihara. Selamat menyambut Hari TLDM ke-87. TLDM siaga, kedaulatan terpelihara. Selamat menyambut Hari TLDM ke-87. TLDM siaga, kedaulatan terpelihara. Selamat menyambut Hari TLDM ke-87. TLDM siaga, kedaulatan terpelihara. Selamat ulang tahun TLDM ke-87. TLDM siaga, kedaulatan terpelihara. Joko Wira, Joko Wira, Joko Wira. Baik, itu kita dapat dengarkan sebahagian daripada ucapan dan juga kata-kata semangat yang dikobarkan kepada mereka sepada dengan hari ulang tahun TLDM ke-87. 87 ya. Tempoh masa yang cukup matang yang dapat kita. Saya suka melihat lagu yang menyebut tentang Samudera Raya. Mereka ni berjuang di lautan yang bergelombang, yang pelbagai risiko yang tersedia Arif, tetapi tetap teguh seandainya apa-apa yang berlaku seperti katakan ketika ada serangan lanun contohnya, kita menghantar kapal-kapal untuk memantau misalkan dalam insiden serangan di Teluk Aden dan sebagainya. Jadi mereka ini berjuang dan sentiasa bersedia dengan apa jua kemungkinan. Betul. Mereka inilah yang berkorban tinggal keluarga, isteri, anak-anak demi menjaga kedaulatan perairan negara kita. Baik, untuk itu kita nak bersama dengan figura ini iaitu Laksamana Muda Chan Peng Cheong, merupakan Inspektor Jeneral Markas Tentera Laut TLDM berkenaan dengan Hari TLDM ke-87 ini. Hello, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Salam sejahtera. Puan Fariha dengan Cik Fitri. Ya, betul. Tuan, okey, kita dengar bagaimana tempoh yang cukup matang Hari TLDM nanti sempena 87 tahun nanti kan. Kabarnya akan disambut di TLDM Lumut. Jadi kita nak tahu tadi bila kita dengar ucapan dan juga kata-kata semangat daripada anggota dan juga pegawai berkenaan dengan TLDM siaga, kedaulatan terpelihara. Mungkin Tuan boleh kongsikan bersama dengan kami berkenaan dengan tema ini. Ya, untuk tema hari ulang tahun TLDM pada kali ini iaitu TLDM siaga dan kedaulatan terpelihara. Iaitu adalah selari dengan 4 teras hala tuju TLDM, iaitu yang pertama sekali
nak memberi keutamaan kepada kesiagaan armada TLDM, dan keduanya ia membangun semula armada TLDM berlandaskan perancangan program transformasi TLDM 15-5, 15-5. Dan ketiga pula adalah meningkatkan integrasi dan juga sokongan kepada aspek kebersamaan dan seterusnya menyediakan modal insan yang terbaik untuk memenuhi keperluan masa hadapan. Saya nak nyatakan di sini iaitu perkataan siaga di sini membawa maksud bersiap sedia dari segala aspek dalam menghadapi sesuatu ancaman. Dan justru itu tema TLDM siaga kedaulatan terpelihara memfokuskan kepada kepentingan untuk memastikan TLDM kita sentiasa berada pada tahap kesiagaan yang tertinggi untuk melaksanakan misi iaitu melindungi kedaulatan, integriti wilayah dan kepentingan maritime negara. Saya nak tambah sedikit di sini iaitu sebagai perisai utama pertahanan maritime negara, TLDM berpegang pada ungkapan iaitu we exist because of the fleet. Oleh itu, fokus terhadap kesiagaan, terutamanya armada TLDM sentiasa diutamakan demi untuk memelihara kedaulatan perairan negara yang kita cintai. Dan kami berharap tema Hari TLDM pada tahun ini dapat dihayati sedalam-dalamnya oleh setiap warga, the Navy people, dan seterusnya membakar semangat mereka untuk mencapai objektif yang telah disasarkan. Itu dia. Bila nak menyambut Hari TLDM ke-87 ini, saya pasti dengan tempoh yang matang ini, banyak usaha-usaha yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan lagi kualiti TLDM ini. Jadi mungkin apakah plan pembangunan TLDM ini dalam masa 10-15 tahun akan datang, Tuan? Ya, Puan Fareha, sini dalam tempoh 10 hingga 15 tahun yang akan datang, TLDM telah merangka plan pembangunan bagi meningkatkan lagi keupayaan pertahanan TLDM yang antaranya melibatkan perolehan beberapa aset utama seperti 14 buah kapal jenis Littoral Mission Ship LMS, 3 buah kapal Multi-Role Support Ship MRSS, 11 buah kapal New Generation Patrol Vessel NGPV dan 2 buah kapal selam. Dan selain daripada itu, TLDM juga merancang untuk memperolehi beberapa buah aset pelengkap atau dikatakan force multiplier seperti Fast Combat Boat FCB, Unmanned Area System UAS dan juga Anti-Submarine Warfare ASW helikopter. Dan kesemua perancangan ini telah dibuat dengan teliti berpandukan kepada program transformasi TLDM 15-5, 4D dan juga kertas putih pertahanan. Ingin saya nyatakan di sini perancangan perolehan bagi kesemua aset ini akan disusun mengikut keutamaan bergantung kepada situasi dan cabaran semasa agar kesiagaan TLDM dapat ditingkatkan ke tahap yang tertinggi dalam mencapai visi TLDM iaitu menjadi sebuah angkatan laut yang kredibel. Baik. Dan sekarang ini Tuan, kan kita hidup sekarang ini berlandaskan dengan teknologi yang tinggi. Jadi seiring dengan peningkatan teknologi itu, nak tahu juga Tuan, adakah TLDM akan meletakkan menaikkan taraf pendidikan kepada anggota lain-lain pangkat untuk kemasukan TLDM nanti? Ya, betul. Seiringan dengan peningkatan teknologi, jadi TLDM sudah tentu akan menaikkan taraf pendidikan bagi pengambilan anggota lain-lain pangkat, ya, LLP. Jadi saya nak tegaskan di sini iaitu menyediakan modal insan yang terbaik untuk memenuhi keperluan masa hadapan adalah merupakan salah satu daripada 4 teras hala tuju TLDM. Yeah. Justru, TLDM telah melaksanakan inisiatif menaik taraf pendidikan bagi pengambilan anggota lain-lain pangkat, khususnya dari cawangan kejuruteraan. Yeah. Dan pengambilan prajurit muda, TLDM bagi cawangan kejuruteraan akan dibelawa kepada graduan lepasan diploma kejuruteraan IPTA dan juga IPTS yang mempunyai pengiktirafan Malaysia Qualifications Agency MQA dan juga Engineering Technology Accreditation Council ETAC. Dan inisiatif ini secara tak langsung akan dapat menyediakan TLDM dengan warga yang lebih berkemahiran dan berkelayakan serta mampu untuk mengoperasikan semua aset-aset TLDM yang canggih
dan berteknologi tinggi pada masa kini dan akan datang. Ya. Dan justru TLDM mengalu-ngalukan rakyat Malaysia yang memenuhi kelayakan yang dinyatakan untuk memajukan permohonan memasuki perkhidmatan TLDM dan bersama-sama membantu dalam menjaga dan memelihara kedaulatan perairan negara. Itu dia Puan Fariha. Kita sudah maklum bagaimana peranan TLDM itu menjaga kedaulatan negara sendiri, Tuan. Tapi kita ingin menyentuh baru-baru ini kan, dalam 2-3 hari ini dunia memberi tumpuan kepada tragedi kapal selam KRI Nanggala 402, dan kita sudah maklum bahawa TLDM juga memberikan bantuan untuk misi mencari juga menyelamatkan kapal selam ini. Mungkin Tuan boleh kongsikan berkenaan dengan bantuan TLDM ini ke Indonesia. Ya, betul. Berkenaan dengan KRI Nanggala 402, pihak TLDM telah terlibat secara langsungnya dengan menghantar kapal, iaitu sebuah kapal penyelamat kapal selam MV Megabakti, telah pun sebenarnya sekarang ini telah pun berada di perairan Indonesia dan sedang dan telah ditugaskan berada di posisi tenggelamnya KRI Nanggala 402, di mana mereka melaksanakan tugas pencarian di sektor pencarian yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan yang ada pada kapal penyelamat kapal selam MV Megabakti, iaitu sejenis peralatan remotely operated underwater vehicle yang mana akan digunakan bagi mendapatkan lebih banyak gambar dan bahan-bahan bukti yang berkaitan tentang KRI Nanggala 402 tersebut. Tuan, dalam kita melihat, sebab kita sekarang berdepan dengan pandemik COVID-19 ini kan, mungkin Tuan juga boleh kongsikan bagaimana peranan TLDM dalam menangani penularan COVID-19 ini. Ya, berhubung dengan pandemik COVID-19, bagi membendung pandemik ini daripada terus menular di kalangan the Navy people, TLDM telah mengambil langkah keselamatan berdasarkan prosedur operasi standard, iaitu SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dan TLDM telah mengeluarkan Direktif Perintah Kawalan Pergerakan pada 19 Mac 2022 yang lepas, iaitu sebagai panduan kepada warga TLDM dalam mengekang wabak tersebut. Dan saya nak nyatakan di sini antara langkah-langkah yang telah digariskan adalah menghadkan pergerakan keluar dan masuk pangkalan. Kita juga menangguhkan aktiviti-aktiviti resmi yang melibatkan kumpulan yang besar. Dalam masa yang sama, menangguhkan dan juga membatalkan lawatan tetamu dan kapal perang asing. Melaksanakan pemantauan dan saringan tahap kesihatan warga dan anggota keluarga melalui tanda atau gejala COVID-19 ini. Dan juga melaksanakan kempen kesedaran dan memperbanyakkan informasi berkaitan COVID-19. Dan akhir sekali, TLDM juga mewujudkan Sekretariat Pemantau untuk COVID-19. Walau bagaimanapun, saya nak nyatakan di sini iaitu langkah-langkah yang digariskan tersebut dikuatkuasakan berdasarkan situasi dan juga keadaan semasa COVID-19 serta pengarahan di peringkat ATM dan juga KKM. Dan selain itu, TLDM juga telah mewujudkan pusat-pusat kuarantin sendiri di pangkalan-pangkalan TLDM bagi menempatkan warga yang sedang menjalani proses kuarantin. Dan perkara-perkara asas lain seperti pemakaian topeng muka, mask, imbasan suhu dan juga imbasan MySejahtera semasa memasuki pejabat, kapal dan juga unit-unit TLDM adalah diwajibkan kepada semua warga TLDM dan juga keluarga. Itu dia Puan Fariha. Baik. Tuan, kami sedar besar tanggungjawab juga peranan TLDM ini dalam menjaga keselamatan ataupun kedaulatan sempadan perairan negara ini. Banyak bentengnya, penawarnya. Tapi untuk ini kita nak beri laluan kepada Tuan juga beri ucapan sempena dengan hari ulang tahun TLDM ke-87 ni. Dan saya nak kongsikan di sini. Tuan?
Ya, saya nak kongsikan di sini berhubung dengan op-painting ya, yang dikatakan TLDM meningkatkan penguasaan sempadan negara dalam op-painting ini. Op-painting mula dilancarkan pada 12 Mei tahun 2020 dengan penubuhan National Task Force yang NTF yang bertindak sebagai penyelaras operasi melibatkan kerjasama daripada 19 agensi penguatkuasaan dan juga pasukan keselamatan, antaranya Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Custom, Polis Marin dan juga Immigration. Dan operasi ini telah dilaksanakan bagi menghalang kemasukan pendatang asing tanpa izin, parti yang dikuatiri berisiko menyebarkan wabak COVID-19. Dan di antara langkah-langkah yang dilaksanakan oleh TLDM untuk meningkatkan penguasaan sempadan negara dalam op-painting adalah meningkatkan bilangan kapal di laut bagi memastikan perairan negara sentiasa terkawal dari kemasukan parti ke negara ini, dan juga melaksanakan program perkongsian maklumat secara lebih mendalam dengan agensi penguatkuasaan maritim yang lain. Dan juga memastikan kesiagaan kapal-kapal yang dioperasikan adalah pada tahap yang paling tinggi. Baik, Tuan. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini. Kita doakan yang terbaik buat kalian dan juga tahniah sempena dengan Hari TLDM ke-87. Selamat menjalankan tugas, Tuan. Ya, terima kasih Puan Fariha. Terima kasih. Terima kasih. Itu dia Laksamana Muda Chan Peng Cheong, Inspektor Jeneral Markas Tentera Laut TLDM. Diam tak diam, mereka telah pun menyambut ke-87 sempena dengan hari ulang tahun TLDM ini. Dan terima kasih juga atas pengorbanan mereka menjaga kedaulatan negara ini. Dan selepas ini, Petri? Ya, kita berkongsi tentang kisah di sebalik tirai besi yang kita sedari bahawa ini antara tempat yang memberikan institusi koreksi yang cukup mantap kerana bukan hanya tempat hukuman tapi untuk pembetulan dan penambahbaikan. Dan salah satu perkongsiannya sebuah laporan oleh Puteri Alia tentang ibu kepada bekas panduan. Bagaimanakah reaksi, apakah natijah yang dapat daripada apa yang berlaku? Ini sebuah cetusan yang menyentuh hati. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan pembebasan awal kepada 13 banduan di beberapa penjara di Malaysia bersempena Hari Kebangsaan ke-63 hari ini. Cik Sabri Cik Jaafar antara 13 banduan yang mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong pada tahun lalu. Cik Sabri dijatuhi hukuman penjara sepanjang hayat pada tahun 2000 atas pertuduhan melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong ketika menyertai pertubuhan Al-Maunah. Perkenan itu sememangnya memberi sinar baharu kepada individu berusia 51 tahun itu apabila dia dapat menyambut bulan Ramadan bersama ibu tersayang Romah Karim yang berusia 79 tahun. Bersyukur. Tuhan buat malam tu macam duduk dapat itulah, tak tidur lah malam tu. Puasa. Syukurlah. Alhamdulillah. Kalau lama dah tak itu juga. Tak pergi dah masa tu, tak pergi dah lah kajian apa. Duduk rumah. Harapan nak suruh itu lagi lah. Nak cari makan tu. Itulah. Masuk dia nak sejaya. Ada masuk peluang gigi masjid tu dekat juga. Tak apalah. Dan kita akan bersama dengan Cik Sabri Cik Jaafar. Puasa pertama selepas 2 dekad di penjara. Jadi pastinya berbeza dengan adanya ibu yang ialah kian di mamah usia. Pada masa sama dapat kembali mengecapi kemakmuran, dapat bersama Ramadan sahur, berbuka puasa dengan orang yang disayangi. Bersama di talian Cik Sabri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lihat tadi sinar kebahagiaan di wajah anda dapat bersama dengan orang yang dicintai. Bagaimana permulaan Ramadan tahun ini? Pastinya ada kelainan, ada perasaan yang mungkin sukar untuk diungkapkan. Dapat dikongsikan dengan penonton, silakan. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Kerana telah lama saya tak bersama ibu. Ramadan kali ini saya dapat bersama dengan ibu saya.
dapat pengawas utamanya. Cik Sabri, mungkin dapat dikongsikan ketika sahur yang pertama, mungkin ada rasa keajaiban dapat dikongsikan, dapat menatap wajah ibu, dapat menyantuninya, ya. Bagaimana? Sahur pertama saya bangun awal lah. Baik itu kali pertama saya siapkan masak untuk ibu. Dah makan sama-sama dengan ibu. Itu memang penuh bermakna bagi saya. Setelah 20 tahun saya tidak bersama dengannya. Jadi kita sedia arif bahawa ibadah itu luas maknanya, bukan hanya untuk solat zikir saja tapi juga berbakti kepada orang tua. Jadi dapat dikongsikan bagaimana rutin seharian sebab ibu pun perlukan rawatan demi rawatan kan? Macam mana rutin Cik Sabri? Macam mana? Tak jelas. Macam mana rutin Cik Sabri untuk penjagaan kesihatan ibu? Ya. Saya akan pastilah Mbak. Setiap saya pagi, saya awal 4 pagi saya bangun, saya mestikan mandikan ibu saya lah, mandikan, siapkan dia untuk sembahyang. Saya pastikan kesihatan dia, makan minum dia saya jaga. Semua saya pastikan dia keadaan baik lah. Ya. Baik, Cik Sabri, kalau dapat dikongsikan dengan penonton, 2 dekad itu tempoh yang lama ya, 20 tahun. Jadi macam mana ini betul-betul menjadikan ia sebuah tempat yang mentarbiah diri, yang mana mungkin ada ilmu yang tidak dapat di dunia luar tapi dapat di dalam penjara, mungkin dapat dikongsikan dengan penonton. Apa pengajaran yang betul-betul memberi impak kepada kehidupan Cik Sabri? Ya. Pertama sekali saya rasa saya rasa macam sedihnya diri saya ni. Saya bersyukur kerana ada peluang macam ni. Kerana saya seperti saya terpilih. Di mana doa-doa saya banyak. Orang tak mabuk kan. Terus tak faithful bagi saya. Dari kesempatan saya untuk temu dengan mak saya. Dari segi kejayaan saya dapat buatkan azam saya untuk buka kedai jahit. Banyak hikmah di balik itu memang banyak. Ya, sekarang apa yang dilakukan demi mungkin untuk menyara kehidupan, untuk mencari rezeki? Silakan. Ya. Sekarang saya ada mengusahakan kedai jahit tinggi lah. Akan nama CSTJ saya. Saya buka pada Oktober, itu hari lahir saya 5 bulan. Tak buat pasti sampai sekarang. Jadi sambutan bagaimana dengan dan juga Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang tak menantangkan saya. Kepercayaan masyarakat tempat dan masyarakat yang beri kepentingan pada saya. Sabri, ketika ada membantu kampung ini untuk beri kepentingan pada mereka dalam kita jahit. Selepas keluar dari penjara, apa reaksi masyarakat ataupun komuniti setempat? Kadang ada negativiti ya, tapi bila anda menunjukkan sesuatu yang baik, menjaga ibu, berbakti, berdikari, berniaga, bagaimana mungkin dah menunjukkan perubahan terhadap persepsi terhadap anda? Mereka memberi sokongan kepada saya. Banyak beri tahniah kepada saya kerana saya dengan kehidupan boleh dengan kehidupan baru. Banyak beri sokongan tempat rakan apa. Jadi adakah ilmu menjahit semua ni dipelajari ketika berada di penjara? Ya, saya dapat di dalam cara kajar, dalam cara berjumpa. Okey, jadi kepuasan dapat berdikari dan dapat berbakti dengan kudrat sendiri bagaimana Cik Sabri? Betul, saya bersyukurlah sebab memang niat saya ni untuk buka bengkel jahit. Memang dah lama saya tak nak azam ni. Memang saya bersyukur sebab selama 20 tahun saya bebas, saya dapat buka bengkel jahit. Walaupun saya tidak tahu bila saya tak bebas. Memang saya tak nak azam yang kuat lah. Saya teruskan perniagaan saya. Dan saya akan kembangkan lagi. Dan membantu kampung yang ada saya jahit. Ada memasak menu khas untuk ibu ke? Mungkin ibu teringin? Ya, ada. Apa yang dia inginkan? Saya masak dia sayur, sup sayur. Itu saya jaga kesihatan dia.
tak mahu masak yang benda-benda berminyak saja. Kerana berkayu, dia minta air masak. Ya, jadi ini umpama peluang kedua yang diberikan Allah Ta'ala untuk anda kembali berbakti sebab syurga ada di hadapan anda, seorang ibu yang masih mendoakan anda sepanjang hidup, insyaAllah. Jadi, terima kasih banyak pada Cik Sabri, Cik Jaafar. Terima kasih. Yang Terima kasih banyak atas sokongan dan perhatian pada semua pihak. Baik, itu dia tadi perkongsian seorang banduan ataupun bekas penghuni penjara yang telah melalui pelbagai proses dan pentarbiahan di institusi koreksional yang diakui memang bertaraf dunia dalam membentuk jati diri selepas dipenjarakan. Moga-moga ada sinar yang berpanjangan dan sinar itu akan dibawa sampailah ke laman syurgawi, insyaAllah. Nanti kita akan sama berbincang di MHI, banyak akan kita kongsikan termasuk pertandingan komuniti zon hijau COVID-19. Selepas ini di MHI kita kembali selepas ini. Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan kami bertiga. Pastinya di Malaysia hari ini. Jadi, sekarang ini kita sedar angka COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Jadi, kita sedar bahawa aspek pemegasian komuniti ini begitu penting untuk kita lah dalam pada kita nak menjaga pandemik ini supaya tidak menular di kawasan komuniti kita. Kalau komuniti kita itu berada dalam kawasan zon hijau, alhamdulillah. Tetapi cabarannya bagaimanakah caranya untuk kita mengekalkan zon tersebut kekal zon hijau dan daripada zon kuning ke ataupun zon merah tu nak bertukar kepada zon hijau. Jadi apa yang saya katakan tadi adalah pemekasaan komuniti itu begitu pentinglah untuk kita menjaga penularan pandemik ini. Jadi dengan itu ada satu pertandingan yang telah pun diwujudkan daripada pihak Kementerian Agensi Kerajaan iaitu pertandingan komuniti zon hijau COVID-19. Okey, dengan itu untuk bercakap berkenaan dengan pertandingan itu kita terus saja bersama dengan Encik Muhammad Fauzi Ismail, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial NADMA yang telah pun berada di talian sekarang ini. Assalamualaikum Cik Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rasa pertandingan ini adalah pertandingan yang menarik sungguh, menarik minat untuk komuniti ini berganding bahulah untuk kita menjaga diri kita. Ia macam hashtag kita jaga kita lah kan. Jadi sebagai permulaan, Cik Fauzi boleh kongsikan tentang pertandingan ini, Cik Fauzi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada penonton-penonton Malaysia hari ini. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada pihak MHI kerana sekali lagi memberi ruang dan peluang kepada kami Agensi Pengurusan Bencana Negara untuk mewar-warkan tentang antara beberapa inisiatif pemegasian komuniti yang dijalankan. So seperti yang semua sekalian maklum, pada 29 Mac yang lalu Yang di-Pertuan Agong telah bertitah mengenai program pemegasian komuniti ini, dan salah satu daripada aktiviti dalam pemegasian komuniti ini adalah pertandingan komuniti zon hijau COVID-19 lah. Jadi seperti yang saya beritahu tadi, ini salah satu inisiatif pihak kerajaan dalam usaha untuk kita memerangi dan membendung penyebaran wabak pandemik COVID-19 ini. Jadi ia selaras dengan dasar komuniti negara yang mana untuk membentuk komuniti yang peka dan juga cakna terhadap isu-isu bagi membenteras COVID-19 ini. Jadi untuk kita memupuk semangat, sekarang itu juga untuk memupuk semangat sukarelawan yang mana kita menyasarkan komuniti setempat, terutamanya NPKK, JPKK untuk sama-sama kerajaan dalam usaha membenteras ini. Saya rasa ini adalah satu kaedah yang mana satu persaingan sihat yang diwujudkan di antara komuniti untuk menggalakkan agar komuniti untuk sama-sama dengan pihak kerajaan untuk sama-sama membendung penularan di komuniti masing-masing. Ya. Dan saya percaya bahawa komuniti yang sedang menyaksikan kami pada pagi ini pun dah tak sabar lagi sebenarnya nak menyertai pertandingan ini. Cik Fauzi, macam mana caranya untuk kita nak menyertai pertandingan ini? Dan saya pasti ianya bukan melibatkan individu, malahan melibatkan komuniti kan? Jadi bagaimana caranya untuk mereka sertai pertandingan ini? Baik. Untuk makluman semua, pertandingan ini terbagi kepada dua kategori lah, iaitu kategori luar bandar yang diuruskan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar, dan juga untuk komuniti bandar yang mana menyasarkan pengurusan strata lah. Jadi untuk saya mulakan dengan untuk komuniti luar bandar dulu. Untuk ini yang boleh menyertai ataupun yang boleh dicalonkan untuk pertandingan ini adalah terdiri daripada JPKK, Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Kemajuan Kampung, JPKK dan juga JPKKOA untuk kawasan orang asli lah.
So sebanyak 82 kampung dari seluruh negara akan dicalonkan melalui pejabat setiausaha kerajaan negeri masing-masing, yang mana hampir 9 negeri boleh mencalonkan 5 kampung, hanya 3 negeri iaitu Melaka, Perlis dan juga Labuan boleh mencalonkan 3 kampung, yang mana untuk Sabah dan Sarawak masing-masing 8 dan 10 kampung lah, yang mana mereka ini boleh menghubungi pejabat daerah ataupun pejabat setiausaha kerajaan negeri masing-masing. Jadi untuk kategori bandar pula, ia mensasarkan pengurusan strata yang mana dalam kawasan operasi pihak berkuasa tempatan PBT, Majlis Perbandaran, Majlis Bandaraya seluruh negara lah. Dan ianya hanya terhad kepada pengurusan strata jenis flat, pangsa puri, apartmen kos rendah yang punya harga ni di bawah 100,000 sahaja. Yang mana dan untuk kategori ini setiap skim strata ni boleh mencalonkan satu sajalah yang melalui JMB, Joint Management Body ataupun Management Committee ataupun Persatuan Komuniti yang mana ada KRT, Kelab Rukun Tetangga, SRS dan sebagainya, boleh mencalonkan diri melalui PBT yang telah saya sebutkan tadilah di seluruh negara. Dan penyertaan ini perlu disahkan dan diperlakukan oleh PBT iaitu pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Daerah, Majlis Perbandaran dan sebagainya, dan perlu diperakui oleh setiausaha kerajaan negeri dan juga Kementerian Wilayah Persekutuan lah untuk wilayah persekutuan. Jadi totalnya kita akan terima 111 pencalonan, iaitu 29 untuk kategori komuniti berstrata ni dan 80 daripada kampung-kampung di seluruh negara lah. Okey, jadi ada 2 kategori lah yang dipertandingkan. Jadi komuniti itu harus lihatlah sama ada anda berada dalam kategori 1 ataupun 2. Bagaimana dari segi aspek penilaian dan juga mungkin kriteria penilaian Encik Fauzi untuk pengakhiran segmen kita? Saya rasa ini pun satu perkara yang penting yang perlu diambil perhatian oleh setiap komuniti ataupun JPK yang ingin menyertai pertandingan ini. Yang pertamanya, pihak kementerian dan juga pihak NADMA, Agensi Pengurusan Bencana akan menilai daripada beberapa aspek lah. Yang pertama sekali kita nak tengok adalah tentang kerjasama di antara entiti komuniti ini dengan agensi-agensi kerajaan serta inisiatif-inisiatif yang proaktif yang telah dijalankan bagi membendung penularan wabak komuniti di peringkat komuniti masing-masing lah. Jadi selain itu kita juga melihat tentang pelibatan pengurusan yang aktif bukan saja daripada komiti jawatankuasa tetapi juga di kalangan komuniti sendiri. Kita nak mereka ni aktif, sentiasa melibatkan diri dan juga berperanan memainkan peranan masing-masing. And then kita nak tengok juga tentang pematuhan SOP. Apakah inisiatif-inisiatif yang dilakukan di komuniti, sebagai contohnya mungkin diadakan kawalan suhu, imbas suhu, dan bagaimana mungkin menghebahkan maklumat-maklumat tentang bagaimana penyebaran COVID ini dapat dibendung dan sebagainya lah. And then mereka juga ada buat program-program kesedaran yang mana mungkin mereka ada buat ceramah agama dan sebagainya sekali bulan Ramadan kan. Mungkin dalam masa kita tarawih tu mungkin ada takarub tu mungkin 5 minit disampaikan tentang bagaimana kita nak mencegah COVID dan sebagainya. So selain itu inovasi lah. Bagaimana komuniti ni secara kreatifnya berfikir ataupun menjalankan aktiviti-aktiviti yang mana dapat membendung penularan wabak COVID-19 ini. Jadi dan terakhirnya tentang bagaimana kes ni lah, kalau macam contohnya satu kawasan itu mungkin sebelum ni pada di zon merah, mungkin mereka dapat turunkan jumlah jangkitan di komuniti masing. Ini adalah kriteria yang kita akan lihat dah dan panel-panel akan lihat lah. Jadi kaedah penilaian ni saya teruskan saja di sini. Boleh pihak yang menyertai pertandingan ini perlu menghantar dokumentasi lah secara laporan, bergambar aktiviti dan yang telah dianjurkan kepada pihak Rusia. Dan juga ada juga tak disediakan video ringkas lah berdurasi 3 hingga 5 minit yang menunjukkan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan kepada panel penilai. Dan yang paling penting ni akan ada lawatan mengejut lah daripada panel penilai untuk melihat adakah benar-benar aktiviti dijalankan ataupun mereka hanya berlakon saja. Jadi kita akan pastikan melalui lawatan panel-panel inilah. Jadi kesemua ini kita akan ambil kira, kita akan merangkumkan dan beberapa pemenang akan diumumkan lah oleh pihak kementerian dan juga hadiah akan disampaikan kemudian. Ya, betul. Lawatan mengejut tu memang saya suka kan, sebab kita takut nanti mereka berlakon saja kan. Kalau tahu tarikh mereka datang. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Fauzi di atas makluman yang telah pun diberikan. Terima kasih. Sama-sama.
Okey, alhamdulillah kita telah bersama dengan Cik Muhammad Fauzi Ismail, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial NADMA. Jadi anda telah pun mendengar perkabaran pertandingan tersebut. Kalau anda berada dalam komuniti, saya percaya bahawa komuniti sekarang ini pun telah cakna tentang perkara ini, tetapi saya rasa ianya boleh menarik lagi semangat mereka ini untuk bersama-sama menjaga komuniti kita untuk kita mengekang penurunan pandemik ini. Okey, jadi kalau anda berada dekat mana-mana sahaja kawasan di bandar ataupun luar bandar, pemantauan SOP itu harus dikekalkan. Jadi joinlah ataupun turut serta dalam pertandingan ini, iaitu pertandingan Komuniti Zon Hijau COVID-19. Okey, terima kasih Cik Fauzi. Kita terus saja nak bersama dengan Faria. Dengan ceritanya Faria ada satu perkembangan, dia nak bagi tahu ada satu slot di slot Kasia, ada drama terbaru yang akan dikongsikan. Silakan Faria. Baik, ini bagi peminat kaki drama slot Kasia TV3 ini. Katanya ini antara drama yang diadaptasi dari sebuah novel, Sabarlah Duhai Hati. Jadi sedikit sinopsis yang saya boleh bacakan. Setelah kematian ibu bapa, Fira terpaksa menggalas tanggungjawab menjaga adiknya yang masih kecil. Dan kehadiran Afan, bukan Afat, yang melamar ketika Fira dalam kekalutan menambah lagi keresahan. Jadi mampukah cinta meredakan segala dugaan? Jadi kalian boleh saksikan Sabarlah Duhai Hati mulai 28 April setiap hari jam 7 malam hanya di TV3. Jadi ini akan menggantikan drama Tak Sempurna Mencintaimu. Baik, ini sedikit berkenaan dengan drama. Dan saya nak teruskan pengisian MHI hari ini. Dalam bulan Ramadan ini kan pasti kita tahu bulan yang mulia, jadi perbanyakkanlah amal-amalan sunat. Jadi ini antara ilmu yang mungkin kita boleh kongsikan bersama kita semula untuk kebaikan kita juga. Infak di bulan Ramadan, berkongsi rezeki kepada mereka yang memerlukan, yang perlukan. Ini mungkin kita hari ini nak kongsikan bagaimana anda boleh sama-sama berinfak dalam Ramadan ini melalui sebuah masjid. Dan kita nak bersama dengan Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik, merupakan pendakwah selebriti dan wakil Masjid Al-Radah As-Sakinah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lama tak jumpa Ustaz. Alhamdulillah. Baik, hari ini Ustaz datang bersama di studio ini untuk berkongsi berkenaan dengan ilmu infak di bulan Ramadan. Betul. Kan? Alhamdulillah. Dengan adanya Masjid Al-Radah As-Sakinah ni. Tapi sebelum tu mungkin Ustaz boleh kongsikanlah sedikit berkenaan dengan latar belakang Masjid Al-Radah As-Sakinah ini. Masjid Al-Radah As-Sakinah ini dalam proses pembinaan. Dan kemudiannya kita mulanya 1 Ramadan 2006 dulu kita dah bina sebuah surau di Taman Pulai Emas, Johor Bahru. Dan ketika itu surau ni penduduk kat situ tak ramai. Sekarang ni dah semakin ramai. 8,000 orang jemaah nak menampung sebuah surau yang kecil. Yeah. Jadi tak mampulah. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, kita nak buat macam mana sekarang ni? Kita nak bina sebuah masjid. Dan kebenaran membina sebuah masjid ini telah dapat pada 1 Mei 2019. Pada 1 Mei 2019 kita dapat kebenaran untuk membina masjid daripada Kadi Pulai, dan kemudiannya kita dapat kebenaran untuk mengutip derma dana orang ramai pada Jabatan Agama Islam Negeri Johor pada 1 Mei 2019. Dan kami ni bertungkur lumus siang dan malam untuk membina rumah Allah Ta'ala ni. InsyaAllah. Dan penduduk kat situ makin lama makin ramai. Makin lama makin ramai, dan ruang untuk solat di bahagian surau ni terlalu kecil. Kita nak bina sebuah masjid yang boleh beri keselesaan untuk orang beribadah. Sekarang ni ruang tu hanya boleh menampung berapa ramai? Tak ramai, 600-700 orang. Dan kalau hari raya sebelum PKP ni, raya melempar ke jalan raya. Dan sembahyang Jumaat pun ramai sampai jalan raya. Jadi keadaan amat menyedihkan. Dan alhamdulillah dengan plan yang kita buat sekarang ni, kita nak buat satu pusat ibadah yang luar biasa. Contohnya kita ada Dewan Serbaguna, kita ada bilik pengurusan jenazah, kita ada quarters untuk imam dan kaki tangan masjid. Kita nak buat untuk orang ramai dan taskar. Jadi tempat ni betul-betul, tapi bajet dia yang special. Okey. Bila Ustaz cakap kita nak bina sebuah masjid yang lengkap kemudahannya, kan? Berapa banyak dana yang diperlukan untuk betul-betul sempurna kelengkapannya? Untuk menyempurnakan ini luar biasa. Masjid lain yang sophisticated macam ni, jumlahnya mencecah 25 juta ke atas. Tapi kami hanya memerlukan 6 juta. 6 juta sahaja. Bila 6 juta ni, setakat ni dana yang terkumpul hanya 2.5 juta. Saya merayu pada penonton di MHI ini, tolonglah bantu kami sempena Ramadan yang mulia ni.
Sebab Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan, dia bersedekah luar biasa. Seperti angin lalu. Jumpa orang sedekah. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang beritahu, best, saya suka sangat hadis ni, Muslim 556. Hadis ni kata, Subhanallah itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Alhamdulillah pun memenuhi ruang antara langit dan bumi. Tetapi sedekah itu bukti. Bukti kita mampu bersedekah, bukti Allah ada. Allah tak pernah menipu. Siapa yang bersedekah, Allah akan gandakan pahalanya. So, bulan Ramadan adalah bulan terbaik. Tak sama sedekah bulan Ramadan dengan sedekah luar Ramadan. Dan sedekah yang terbaik adalah wakaf. Baru ni saya didatangi di rumah, seorang ibu bercerita pada saya dengan hati yang sedih. Anaknya 2 minggu sebelum masuk Ramadan meninggal dunia. Dan dia dapat duit dari wasiat daripada anak dia. Duit tu banyak. Dan kemudiannya dia nak menginfakkan untuk masjid ni. So wakaf untuk ibu dan ayah yang telah meninggal dunia, orang yang dah meninggal dunia ni pahalanya berterusan. Allahuakbar. Saya terpanggil bila Ustaz sebut sedekah, wakaf, infak. Tiga perkataan ni, apa bezanya Ustaz? Infak berterusan, berkala, tiap-tiap bulan, apa tu. Dan sedekah pula, ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Sedekah ni perkataan umum, tetapi wakaf dia khusus untuk seseorang. Aku wakafkan RM2,000 ni atas nama arwah ibu aku yang telah meninggal dunia untuk pembinaan masjid. Bayangkan, pahala dia berterusan. Walaupun kita dah meninggal dunia. Aku wakafkan RM10,000 untuk pembinaan masjid ni. Kalaulah 10,000 orang semayang dalam masjid tu, pahalanya mengalir masuk ke dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Kita dapat pahala. Ni saham akhirat. Dan mereka yang bersedekah ni jalan paling mudah untuk ke syurga. Kadang-kadang kita tak pandai ngaji Quran, sedih tengok orang pandai ngaji Quran, ada buat Quran hours apa semua, kita rasa sedihnya, aku tak pandai ngaji. Orang pandai baca Yasin, orang pergi haji yang tak ada mampu ni. So sedekah ada jalan paling mudah untuk ke syurga sebab dia tak ada syarat sah. Dia tak ada syarat batal, tak ada dam dan tak ada tajwid, tak ada apa. Selagi ikhlas tu. Ikhlas. Wallahualam. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan mungkin ni Ustaz, mungkin boleh kita panggil, saya pasti rakyat Malaysia memang seorang pemurah. Memang sangat murah. Saya buat program bersamamu Ustaz. Ya Allah, kita tahu bahawa dalam diam ni betapa pemurahannya orang-orang Malaysia ini. Mungkin bagaimana mereka untuk menyalurkan sumbangan ini? Menyalurkan sumbangan ni tuan-tuan boleh nampak pada skrin yang tertera. Tuan-tuan snap gambar pada skrin yang tertera, dan kalau boleh tuan-tuan hubungilah seorang sahabat saya ni, iaitu Ustaz Haji Katiman di talian 019-759-5388. 019-759-5388. Merayu sangat orang ramai. Tolong snap gambar ni dekat skrin ni, screenshot, dan kemudian tuan-tuan tolonglah bersedekah. Tak banyak, sedikit. Tapi tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni tolonglah sedaya upaya rebut. Sebab Nabi kata rebut ni lain. Dia kalau tak rebut, ambil macam tu je. Contoh orang tabur duit RM100, beribu-ribu not. Kemudiannya orang akan berebut ambil. Macam itulah patut kita rebut sempena umur kita masih hidup dalam bulan Ramadan ni. Wallahualam. Dia sebab tadi Ustaz kata sekarang ni duit ataupun dana ini baru 2.5 juta. 2.5 juta. Perlukan 3.5 juta lagi. Kita perlukan 3.5 juta lagi. Perancangan untuk betul-betul ni berapa tahun Ustaz sebenarnya? Sebenarnya kita nak siapkan pada tahun 2022. Padahal kita dah tunggu pembinaan masjid ni 15 tahun. 2006 sampailah hari ini belum dapat penduduk kat situ sebuah masjid. InsyaAllah kita doakan hari ini dengan datangnya Ustaz Hanafi ini sama-sama kita berkongsi apa yang ada ini. Rezeki yang Tuhan bagi itu kalau berlebih itu maknanya bukan rezeki kita, rezekinya perlu kita beri pada orang lain juga. Betul. Kita kongsi rezeki. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad Hanafi Abdul Malik, pendakwa selebriti dan juga Wakil Masjid Ar-Radah As-Sakinah. Rebutlah peluang yang ada ni, yang sangat besar ni dalam bulan Ramadan ini. InsyaAllah kita doakan yang terbaik insyaAllah. Jadi kita akan kongsikan, kita dah kongsikan tadi kan nombor telefon dan sebagainya, nombor akaun, bolehlah sama-sama kita menyumbang nanti. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika, sekembalinya nanti kita nak bersama dengan pasangan pengantin baru ni. Apakah perkembangan mereka? Katanya ada lagu terbaru yang digandikan bersama pasangan ini. Semuanya selepas ini di MHI.
biasa. Takkan boleh terus begini, ku tak mau terus bermimpi, hanya mau menjadikanmu milikku. Setiap saat yang kau berikan bagai memetik bintang di langit. Setiap saat kau berikan padaku. Setiap kali kau pergi, separuh ku mati. Namun sungguh cinta ini takkan pernah mati. Karena Tuhan saja tahu apa yang baik untuk kau dan aku. 'Cause every time I say goodbye, you say hello. Oh, ini bukan lagi mimpi, kini berbisa. Dugaan yang kita lalui, banyak lagi yang akan menanti. Genggam erat tanganku kini misteri. Setiap saat yang kau berikan bagai memetik bintang di langit. Setiap saat kau berikan padaku. Setiap kali kau pergi, separuh ku mati. Namun sungguh cinta ini takkan pernah mati. Oh, karena Tuhan saja tahu apa yang baik untuk kau dan aku. 'Cause every time I say goodbye, you say hello. Oh, yeah. Kau saja yang selalu aku nantikan, ku doakan. Selalu aku ceritakan pada Tuhan saat dua menjadi satu. Moga Tuhan mencurah restu. Setiap kali kau pergi, separuh ku mati. Namun sungguh cinta ini takkan pernah mati. Karena Tuhan saja tahu apa yang baik untuk kau dan aku. 'Cause every time I say goodbye, you say hello. Itu dia. Gabungan vokal yang cukup mantap kedua. Masya Allah. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey. Apa khabar Syamil dan Puan Ernie Zaki? Khabar baik, alhamdulillah. Lain macam sebab selalu ni Baik, abang. apa status dulu lain kan, sekarang dah lain. Oh. Macam mana bila menyanyi kan sebagai suami isteri? Ada beza tak? Makin manis lah rasa, makin rapat lah cerita. Makin tak ada rasa malu lah kan. Nak perlu pegang pun. Sebab dulu ya, masa belum berkahwin kan kadang perlu pegang tangan ke tak boleh kan? Tak Sekarang boleh. bebas. Okey. Okey, untuk lagu yang terbaru ni mungkin Syamil boleh kongsikanlah dengan kalian berdua ni. Lagu ini hasil gabungan kerjasama antara Syamil, Ernie dan juga Faizal Tahir, Mat Chan. And lagu ini memang katanya daripada Abang Faizal memang direka khas untuk kami menjelang hari perkahwinan. So mungkin dia tulis demo tu ataupun dia rangka demo tu mungkin sebelum tu kita tak ada pun bagi tahu dia kita nak kahwin. Mungkin dia dah membayangkan siap-siap kot. So doa kita yang baik rasa tu. bertuah lah untuk bekerjasama sekali dalam pembikinan lagu ini bersama. Ya. Macam mana boleh, yalah, lagunya Goodbye Hello. Okey. Maksudnya macam mana tu? Goodbye, kita tahu goodbye bye-bye kan. Okey, hello. Jadi bagaimana pengisiannya tentang lagu ni? Sebenarnya banyak yang kita boleh interpretkan maksud goodbye hello ni. Tapi yang mungkin yang pada pemahaman Ernie ni, no matter what di dalam relationship, kalau someone tu macam dah give up ke apa, but someone will be there yang macam jangan pergi daripada aku. So dia bye-bye but hello. Dia ada macam-macam interpretasi lah. Kalau Syamil dia lain sikit. Ada juga antaranya contoh kita mungkin nak keluar pergi kerja. So okay, bye-bye, goodbye. So dah salam balik. Dia macam hello, I want to follow you. Clingy one. Nak tanya apa Nini panggil Syamil apa? Baby. Kau.
B lah, B. Banyak panggilan. Banyak sangat tu. Dia tengok juga masa suasana tu Tengok juga. mood. Tengok juga. Okey. Kalau tengah bersayang-sayang macam mana panggilan dia lain. Kalau merajuk? marah, lain, merajuk, lain. Okey. Kita nak tahu lebih mendalam lagi Okey. tapi kita ada pemanggil. Okey, siapa di talian? Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pastinya peminat Syamil dan juga Ernie. Ya, saya peminat Syamil dengan Ernie. Boleh terus bercakap dengan mereka? Terima kasih. Ya. Boleh terus bercakap dengan mereka? Okey, yang bercakap Salwa daripada Selangor. Okey, Silakan, silakan Salwa. Halo Salwa. Okey, terima kasih. Okey, selamat berpuasa Syamil dengan Ernie. Selamat Terima berpuasa. kasih. Selamat berpuasa. Saya nak tanya, yang lagu yang terbaru tadi tu, adakah penciptaan pencipta Syamil sendiri ke? Okey. Jawab sekarang ke? Yang boleh. Okey, itu lagu tadi tu hasil ciptaan bersama Syamil Ernie, Fazal Tahir dan juga Mike Chan. Ada apa-apa lagi soalan? Itu je. Okey. Itu saja. Oh, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dengan ceritanya pembikinan lagu ini adalah special untuk perkahwinan Ernie dan juga Syamil. Dan perkabaran lagi 3 hari sebelum berkahwin untuk buat klip video ini. Okey, cabarannya. sebenarnya 3 hari itu kami recording lagu ini. Okey. Jadi lirik videonya pun dalam minggu itu juga. Music video insya-Allah selepas hari raya nanti kita akan shoot. Bulan puasa ni. Bulan puasa ni. Sebelum raya. Recording berapa hari? Kita buat cuba sehari lah. Lagi bulan puasa ni kan. Apa juadah Kak Nini yang paling lazat di mata Syamil? Selain daripada senyumannya. So mungkin disebabkan daripada hari kami bernikah hari itu hingga ke hari ini kami dihujani dengan rezeki. Alhamdulillah, kami bekerja. Tak ada masa untuk kita duduk rumah dan masak-masak. Belum lagi. Tak ada masa lagi. Kebanyakan masa kami berbuka di luar. So, itulah saya looking forward Baru sebulan juga. kan? Betul. Hari ini Baru genap sebulan. Genap sebulan hari ini. Looking forward juga untuk tahu apakah dia punya misteri. Dah kena cubit belakang. Okay, tak ada. Okey, kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Kak di Noh, talian? Okey, Kak Noh. Okey, Kak Noh silakan. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa. Puasa. Aduh, perempuan tu tak ingat nama. Selamat puasa, Ernie. Ya. Fadli. Syamil. Kak Noh gementar ke Kak Noh? Fadli. Ya. Dan juga Fariha. Okey. Sekarang ni nak cakap dengan Fariha ke dengan Ernie? Kak Noh, kita kat ni ada Syamil dengan Ernie. Mungkin Ada soalan tak Kak Noh? Assalamualaikum, Syamil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa cerita Kak Noh? Selamat pengantin baru. Terima kasih. Hingga ke jannah. Amin. Kak Noh peminat setia orang. Cute sangat dua orang tu. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Noh. Terima kasih. Apa cerita Kak Noh? Lagu-lagu awak seorang semua Kak Noh minat. Tapi nak nyanyi tak pandai. Janji minat. Janji minat Kak Noh. Janji minat tu dah best dah tu. Terima kasih. Itulah kabar selamat berpuasa dah belakang. Selamat puasa Kak Noh. Selamat berpuasa. Macam sembang sambil lagu kan. Bagi makan ayam kat kampung kan. Suasana dia. Okey. Kita sebenarnya hari ini kita dah dengar kalian menyanyi. Kali sekarang ni kita nak tadi kan korek rasa ada jawapan sikit-sikit tak dapat lagi kan? Okey. Kita nak korek rasa kalian berdua tapi melalui permainan. Permainan. Boleh. Okey. Selalu permainan ni kita buat ketika majlis perkahwinan lah. Pertandingan ni kita buat ketika wedding ceremony lah. Tapi kita nak buat live dekat MHR hari ni. Okey. Jadi kita akan tanyakan soalan. Jadi siapa-siapa rasa macam contohlah. Siapa yang kuat merajuk? Kalau Annie angkat tangan tu, Annie lah kuat merajuk. Tapi kalau Annie rasa Syamil kuat merajuk, Annie buat macam ni. Ke belakang. Okey. So saya nak Tapi kalian takkan nampak lah. Okey, macam tu. Annie pandang sana, Syamil pandang sini. Okey, boleh. Boleh. Ayuh. Alright, soalan yang pertama. Okey, silakan. Fedi soalan pertama. Okey. Rasa-rasa? Siapa... Okey, tengok soalan lah. Skema jawapan nanti takut tersasar. Okey, siapa yang lambat... setiap pagi, siapa yang bangun dulu?
Okey, betul. Okey, Siapa yang Okey. paling romantis? Wah, tepat. Dua soalan betul ni. Dua soalan betul. Betul. Okey, siapa kuat merajuk? Okey. Siapa yang kuat menangis? Siapa yang paling kelakar? Okey, siapa paling clingy, manja? Itu dia. Siapa vokal lagi tinggi? Wow. Itulah dia. Saya tunjuk dia. Siapa mandi paling lama? Oh, saya. Ui, berapa lama? Berapa lama ni? Saya lama. Oh, tunjuk saya? Siap lama. Sambil nyanyi ke apa? Sambil nyanyi? Rambut harus dibelai. Setiap rambut helaian harus dikenakan air. So, lama. Okey, soalan seterusnya. Dan aku kesian Oh, juga. ya. Kesianlah kami. Okey, baik. Tapi kalau ikutkan 100%, kiranya luluslah mereka ni. Mereka dah mengenali satu sama lain. Sebab itulah nak berkali-kali ucap tahniah sebab kemenangan di Juralaku vokal terbaik. Terima kasih. Kali kedua, kali pertama dengan dulu suami kan. Macam mana melihat kematangan dalam industri hiburan? Maksudnya kematangan siapa? Kan dulu bersamalah. Susah payah untuk mencipta nama. Okay. Ya, betul. Saya rasa rezeki saya yang paling ketara yang mungkin orang tahu dari AJL bersama dengan Syamilah. Itu kira langkah saya yang sebenar-benarnya dua kaki dah melangkah dalam industri dan sebenarnya nak ucapkan terima kasih juga pada partner saya di sebelah ni sebab beliau ni memang sentiasa 24 jam sentiasa support saya. Sentiasa keluarkan idea-idea yang menarik untuk persembahan saya. Even persembahan Gundah hari itu pun mostly idea daripada suami Apa saya. ni? Pakaian hari ni menjadi tular ya? Ya, betul. Pakaian orang panggil pasu ya. Okey. Tapi itu kira macam tribute to arwah nenek saya lah. Okey, tadi Syamil ada cakap sekarang ni kan kalian berdua sibuk bekerja dan sebagainya. Jadi mungkin nak tahu juga perkembangan kalian bulan Ramadan ni kan? Bulan Ramadan ni mungkin disebabkan bulan lepas kita ni dikejutkan dengan PKP dan semua. So segala event-event yang kita dah lock ke apa semua harus diberhentikan dan bila kita dah boleh mula bekerja, semua yang kita dah stop, yang lepas-lepas yang kita tak boleh nak teruskan, dia sekali zap dia datangkan kan. Which is pada kami ni sejenis suka bekerja. So lagi kami risau kalau duduk rumah kan. So antara penyebab kita tak ada masa untuk betul-betul settle down di rumah juga antaranya disebabkan semua kerja-kerja yang lepas yang kita tertangguh. Kita harus teruskan sekarang. Full lah bulan Ramadan ni ya? So far Alhamdulillah bulan Ramadan ni dicampurkan lagi dengan event-event Ramadan. So far Alhamdulillah full lah. Itu dia. Didoakan sukses untuk suami isteri moga bertambah. Amin. InsyaAllah. Amin. Rezeki perniagaan juga ya? Amin. Terima kasih. Okay, Syamil, poin ini mungkin nak beritahu sesuatu untuk peminat kalian. Silakan. Okey, kepada peminat-peminat kami berdua di luar sana, terima kasih kerana sentiasa mendoakan kebahagiaan dan kejayaan kami sebagai pasangan dan juga sebagai seorang penyanyi. So teruskanlah mengiringi perjalanan kami dengan doa anda semua. InsyaAllah kami akan membalasnya dengan lagu-lagu yang best untuk anda dengari nanti. Dan jangan lupa support lagu Goodbye Hello kami. Jangan lupa dengarkan request di radio tempatan dan juga nantikan insyaAllah music video Goodbye Hello akan dilancarkan tak lama saja lagi. Terima kasih kerana bersabar dengan kami dan doakan yang baik-baik insyaAllah. Thank you so much. Okay. Terima kasih Syamil Ahmad dan Nurul Syahira. MC wedding kita. Berapa banyak? Mahal? Mahal sangat. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Jangan lupa nanti esok dibawakan topik bagaimana untuk mengawal juga menangani emosi kanak-kanak. Itu dia. Itu penting juga. Okey, jangan lupa temui anda bersama kami esok di Malaysia. Ke Bazar Ramadan, jaga SOP. Betul. Baik, Assalamualaikum. Bye-bye.